khatib membaca khutbah kerana yang demikian itu akan menghilangkan pahala Jumaat. Sabda Nabi SAW, "Iza qulta li sahibika wal imam yaktubu yawmul Jum'ah, ansif faqad laghaus." Rawahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, saya ingin mengingatkan diri dan sidang jemaah sekalian, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala suruhannya dan meninggalkan larangannya, di samping berusaha mencari kehidupan yang diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berjaya menjadi insan yang beruntung di dunia dan di akhirat. Pada hari ini, khutbah kita menumpukan kepada konsep yang baru diperkenalkan oleh Kerajaan Persekutuan, iaitulah keluarga Malaysia. Saya ingin berpesan kepada jemaah sekalian agar sentiasa mematuhi garis panduan dan SOP pencegahan penularan wabak COVID-19 yang telah dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Teruskanlah berdoa, memohon keampunan dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar diangkat segera wabak ini daripada tanah air kita. Bagi yang telah mendaftar dan mendapat temujanji suntikan vaksin COVID-19, pastikan anda hadir ke pusat pemberian vaksin pada tarikh dan masa yang ditetapkan. Manakala yang belum mendaftar, silalah mendaftar melalui MySejahtera dan mendaftar secara manual di pusat-pusat kesihatan agar kita dapat membentuk imuniti kelompok apabila 80% daripada penduduk negeri ini yang berusia 18 tahun ke atas menerima vaksin lengkap masing-masing. Sidang jemaah sekalian, dalam negara bermasyarakat majmuk dengan pelbagai latar belakang, agama, bangsa dan keturunan, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memperkenalkan satu konsep keluarga Malaysia. Bagi kita berganding bahu sebagai satu ahli keluarga bagi menghadapi isu bersama yang sedang kita hadapi, iaitulah pandemik COVID-19. Alhamdulillah, walaupun kita berdepan dengan pandemik yang tidak pernah dihadapi sepanjang kehidupan dunia ini, Allah masih memberi kita nikmat keamanan dan keharmonian. Allah beri kita pemimpin yang sentiasa prihatin, dan Allah campakkan di kalangan rakyat kita sentiasa taat kepada arahan
dan kehendak yang ditetapkan oleh pemerintah dengan gabungan keprihatinan pemimpin dan rakyat yang sentiasa patuh, insya-Allah Allah akan keluarkan kita dari pandemik ini sebagai negara yang merdeka dari satu pandemik yang sedang mencengkam dunia pada hari ini. Konsep keluarga Malaysia adalah satu konsep yang bersifat inklusif, merentasi sempadan agama, bangsa dan kaum. Konsep ini diambil kerana keutuhan negara kita terikat dengan nilai-nilai didikan sempurna, seolah-olah kita berada dalam satu keluarga. Kita semua diibaratkan sebagai satu keluarga tanpa mengira agama, bangsa dan kaum. Lebih-lebih lagi, dalam keluarga besar rakyat Malaysia ini, kita orang-orang mukmin, orang-orang Islam, diajar tentang kehidupan yang saling melengkapi. Umpama anggota tubuh yang saling memerlukan antara satu sama lain. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma." Perumpamaan golongan yang beriman pada sifat berkasih sayang, saling merahmati, saling membantu adalah seperti suatu badan. Apabila ada anggota badan yang sakit, yang menyebabkan keseluruhan tubuh badan tidak dapat tidur dan menjadi demam. Sidang jemaah sekalian, situasi hari ini menyaksikan kita semua diuji dengan pandemik COVID-19 yang belum reda. Dalam konteks negeri Kedah, walaupun jangkitan kes-kes positif hanya berlegar pada kategori 1 dan 2, tetapi masih terdapat kalangan rakyat negeri Kedah yang dipakaikan gelang pink didapati berlegar ke sana kemari, seolah-olah mereka tidak dapat membahayakan sesiapa. Mengambil kesempatan pada Jumaat yang mulia ini untuk mengingatkan saudara-saudara kita yang telah didapati positif kategori 1 atau 2, yang diberi perintah untuk kuarantin di rumah, untuk kekal di rumah masing-masing, tidak boleh keluar sesuka hati, tidak boleh ke kedai, tidak boleh ke pasar membeli ikan, tidak boleh ke masjid untuk beribadat, kerana kita sedang menghadapi pandemik. Walaupun kita merasa sihat, tetapi sebenarnya kita sedang membawa satu virus. Walaupun pada kita tidak membahayakan, tetapi apabila dia tersebar kepada orang lain yang mempunyai kes-kes sakit yang lain, ia boleh membahayakan mereka. Sesungguhnya, usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan memerlukan kebersamaan dan kerjasama yang tinggi dari seluruh anggota keluarga Malaysia. Allah memerintahkan kita untuk saling menolong dalam melakukan kebaikan, di mana diperintahkan dalam surah Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Dan menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru agar umatnya sentiasa membantu dan memudahkan urusan orang lain, kerana ganjarannya
Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkan urusannya di hari akhirat kelak. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Nabi bersabda bermaksud, siapa yang melepaskan saudara mukmin daripada kesusahan di dunia, maka Allah melepaskan kesusahannya pada hari kiamat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, asas kesejahteraan dan keharmonian negara terletak pada iman dan takwa penduduknya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 96 yang dibacakan pada awal khutbah tadi, yang bermaksud, dan jika penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan limpahkan kepada mereka keberkatan dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami seksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Ayat ini merupakan petunjuk bahawa masyarakat Muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah serta meninggalkan kemungkaran menjadi faktor kepada keberkatan dan kesejahteraan sesebuah negara. Maka, sidang jemaah sekalian, marilah kita berusaha menjadi umat yang terbaik dan menjauhi sebarang bentuk kemungkaran. Konsep keluarga Malaysia ini bermatlamat menyeru semua pihak untuk sama-sama menggembleng tenaga dalam usaha mencapai objektif utama Plan Pemulihan Negara PPN. Semua pihak perlu bersatu hati dan mengenepikan sebarang beza dalam memperbaiki, merawat dan memulihkan semula tanah air kita. Sememangnya manusia itu dicipta dengan kepelbagaian dan perbezaan. Namun itu bukanlah alasan untuk kita berpecah belah. Perbezaan itulah yang melengkapi antara satu sama lain. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita umat Islam dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai umat manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu pelbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya antara kamu. Bukan yang lebih berketurunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, lagi mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu. Justru marilah kita semua tanpa mengira latar belakang, agama, bangsa dan kaum, serta perbezaan politik, khususnya di negeri Kedah ini, menumpukan sepenuh daya dan usaha untuk memulihkan negara dan negeri kita dari belenggu pandemik COVID-19. Setiap anggota keluarga Malaysia perlu melaksanakan tanggungjawab dan peranan masing-masing bagi mengembalikan kesejahteraan dan keselesaan hidup yang pernah kita kecapi sebelum ini. Kebersamaan dan kerjasama daripada seluruh anggota masyarakat amat ditagih dalam usaha mengeluarkan Malaysia daripada kemelut pandemik COVID-19 dengan selamat. Sama-samalah kita berusaha dan berikhtiar serta berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala agar usaha dan perancangan kita mendapat kejayaan insya-Allah. Akhiri khutbah pada minggu ini, saya ingin merumuskan beberapa intipati penting. Yang pertama, konsep keluarga Malaysia merupakan konsep yang merentasi batas sempadan agama, bangsa dan kaum. Kedua, segala usaha dan perancangan yang dibuat oleh kerajaan
dalam matlamat mengeluarkan Malaysia dari kemelut pandemik COVID-19 memerlukan kebersamaan dan kerjasama yang tinggi dari seluruh anggota keluarga Malaysia. Ketiga, segala perbezaan mesti dihadapi dengan rasional. Dan dalam situasi sukar ketika ini, perlunya setiap anggota keluarga Malaysia bersatu hati dan bersama-sama memulihkan negara dari krisis kesihatan dan ekonomi. Dan yang keempat, yang terpenting adalah perpaduan dan keutuhan umat Islam. Berpegang teguh dengan ajaran Islam tentang persaudaraan, keimanan dan ketakwaan, bagi menjadikan umat Islam sebagai nukleus terpenting dalam keluarga besar keluarga Malaysia. Laksana anak sulung yang mengikat utuh ahli keluarga yang lain agar segala cabaran dapat dihadapi bersama sebagai sebuah keluarga. Justru perpecahan dan permusuhan usaha-usaha menimbulkan kebencian, usaha-usaha menyebarkan berita palsu dan fitnah untuk memburukkan pihak lain, untuk menangguk di air keruh dalam keluarga besar kita ini, wajib dihindari oleh seluruh umat Islam, khususnya di negeri kita, Kedah Darul Aman yang kita cintai. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sesetengahnya menjadi penolong bagi sesetengah yang lain. Mereka menyuruh berbuat kebaikan dan melarang daripada berbuat kejahatan. Dan mereka mendirikan sembahyang dan memberikan zakat serta taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Berkuasa lagi Maha Bijaksana. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم زد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد منقذ من الضلالة والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد، فيا عباد الله،
فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه لعلكم تفلحون اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صلاح الدين ابن المرحوم Sultan Badlishah, wali ahdihi duli yang teramat mulia Tengku Syarafuddin Badlishah ibni Sultan Salahuddin wa jami'al usrati Malakiyah. Allahumma waffiqhum lis-sadad aslih bihimul ibada wal bilad waj'al at-taqwa lahum khairaz zad innaka ra'ufur rahimun jawad ya latifan bil ibad ya arhamar rahimin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu na'imihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.